Kami Kumpulan Kopi ini sebenarnya merupakan satu kumpulan yang telah pun lebih daripada 2 tahun lah ditubuhkan. Mulanya untuk menulis puisi, puisi-puisi lah berkumpul daripada kalangan penulis-penulis yang tersohor dan juga penulis-penulis baru. Dan akhirnya kami tergerak daripada puisi kami bersama-sama bergerak untuk menulis cerpen pula. Jadi kami memberi peluang pada kumpulan kami, ahli-ahli kumpulan kami untuk menulis puisi dan juga cerpen. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, untuk puisi diselenggarakan oleh Encik Abu Yun. Dan kalau cerpen ini diselenggarakan oleh Cik Kahal Lubis. Kini kami ada hampir yang ini yang ke-6, edisi yang ke-6, artinya buku ke-6 kopi. Dalam Diam Tak Diam ada 6 kopi yang terdiri daripada penulisnya daripada 30 orang. Sebenarnya dalam kumpulan kami ada lebih daripada 50 orang. Yang sekarang ni semakin bertambah. Bertambah, dan siapa yang ingin menyertainya bolehlah masuk dalam kumpulan WhatsApp dulu. Supaya dapat memperkenalkan diri dan mengenali penulis-penulis yang lain. Okey, sementara dalam antologi cerpen pula, yang editornya ialah Encik Kahal Lubis. Kini telah ada secawan antologi cawan kopi dah yang ke-4 dan ke-5. Ini saya bawa masih dalam proses, ada 4 dan 5. Dalam antologi cerpen ini juga sebenarnya temanya berkisar banyak tentang kehidupan masyarakat, tetapi diselitkan juga tentang kopi lah. Sedikitlah tentang kopi supaya tidak lari daripada tema kumpulan kami, iaitu grup antologi secawan kopi. Okey, baiklah untuk yang pertama saya akan bacakan daripada antologi secawan kopi. Ini adalah edisi politik. Sebelum ni ada edisi yang biasa saja, tapi oleh kerana seperti yang saya terangkan sebelum tadi, kami seperti terpanggil lah untuk menulis sajak bentuk politik apabila parlimen dibubarkan. Mula kami mengumpulkan idea-idea untuk menulis sajak tentang puisi tapi bertemakan kedai kopi. Okey, saya akan bacakan satu sajak daripada penyelenggara buku ini, iaitu Encik Abu Yun, berasal daripada Pakar Terengganu. Beliau telah banyak menghasilkan sajak-sajak, terutama di dalam Harian Express, Mingguan Malaysia, Berita Harian, Dewan Sastra dan Dewan Bahasa. Okey, antara sajaknya ialah Hipokrasi. Sajaknya 2 rangkap saja, ringkas, tetapi penuh makna. Okay, baiklah, tajuk sajaknya ialah Hipokrasi. Ketika kami melutut di kaki 5 di kantor gedangmu, mengadu kisah hidup susah dan nafas sesak. Engkau penuh gairah dengan muka 2, muka keruh, muka licin, ekor berkedal, bertanya, mana kopiku? Ini makna yang dalam lah sebenarnya. Okey, rangkap yang pertama tu kisah apabila seorang golongan marhain lah, rakyat bila berjumpa dengan YB minta pertolongan. Okey, susah-susah datang ke rumah YB minta pertolongan. Akhirnya apa layanan yang dapat daripada YB ialah YB ini bermuka 2 lah. Terutama janji nak membantu, akhirnya pertolongan itu tidak kesampaian. Kemudian saya baca sajak tentang kedai kopi ini juga, sajak yang kedua oleh Baik Mustika. Okey, Baik Mustika ni nama asalnya dia berasal daripada Johor Bahru, Johor.
Okey, dia telah menulis dalam antologi Secawan Kopi edisi 2 dan Cerpen Laut. Dia berasal daripada Lombok sebenarnya, Lepasan Ilmu Administrasi Pemerintahan STIA Mataram. Jadi dalam buku ni ada dua penulis daripada Indonesia. Okay. Jadi saya bacakan salah satu kopinya, iaitu Kopi Telus dan Fulus. Angin politik terkadang terhembus santai, terasa indah bertiup sepoi, dihiasi semilir nan damai, tapi jangan sampai terbuai. Kadang tercium aroma kopi tulus, pengabdian bertungkus lumus sebagai niat yang kudus, mengharap berjalan mulus, usah berkiblat pada fulus. Namun terkadang angin politik palsu menerpa, di tangan insan tiada rasa, dibumbui sandiwara dan pura-pura. Ada dalam sajaknya ada sikit kita lihat bahasa-bahasa daripada Indonesia. Itu tentang sajak kedai kopi, sajak yang antologi yang ke-6 daripada Kumpulan Kopi. Dan sementara antologi cerpen saya bacakan juga sinopsis, bukan sinopsis lah, cerita dalam cerpen ini untuk pengetahuan hadirin. Okey, kopi demi kopi Radix. Ini ditulis oleh Anwar bin Saleh. Kita tengok biodata dia, saya baca. Dilahirkan di Kampung Cenulang, Kuala Krai, Kelantan. Beliau menghasilkan karya kreatif daripada 2020 hingga kini dan telah terpilih sajak-sajak beliau dalam peringkat antarabangsa Kalimantan dan juga Brunei. Okey, saya bacakan pendahuluan daripada cerpen Demi Kopi Radik oleh Anwar bin Saleh. Esok sampai ke puncak ke? Persoalan itu bermain-main di skrin putih yang telah tercalar dengan lukisan abstrak kehitaman. Ini sahaja peluang. Mungkin peluang terakhir. Kau mesti kuat. Mesti gagah ke puncak. Usia emas adalah emas seperti bakal menerima emas 2 karat bagi setiap pendaki peringkat antarabangsa Mount Kinabalu. Kadang kata-kata semangat itu seperti memberi peringatan setiap kali dia berehat di checkpoint. Dia telah melepasi checkpoint 3. Aman telah berjaya menawan puncak tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 1990. Pada masa itu, dia masih muda, tidak memerlukan kepada bantuan minuman tenaga atau ubat tertentu. Ini kisah kopi Radik lah yang diminum. Okay. Kemudian cerpen yang kedua saya ambil daripada rakan saya. Zaid Muhammad Saman Al-Haj. Tajuknya SM Apot. Apot ni nama watak lah dalam cerita ni. Zaid Al-Saman ini adalah nama panelnya ada Abang Zack atau ASP Sub, dilahirkan di Melaka, merupakan seorang pesara pendidik dan kini pernah menerima anugerah Buku Nasional pada tahun 2019. Jadi saya bacakan cerpennya. Apot baru saja balik dari kebun getah yang terletak jauh dari rumahnya. Dia menyandarkan tubuhnya yang semakin mengecil di dinding papan rumahnya. Jika beberapa tahun dahulu direhatkan fizikal dan mindanya dengan menyedut dan hembus asap rokok, tetapi kali ini dia merehatkan fizikal dan mindanya dengan tegukan air kopi pekat yang sebentar tadi dihantar oleh cucunya Atih.
Apot terpaksa memberhentikan habitnya yang telah dipusakai sekian lama atas nasihat doktor pakar jantung. Ketika dia menerima rawatan jantung di AJN, para doktor di sana telah memaksa dia berhenti merokok. Itu permulaan daripada cerpen yang dihasilkan oleh Zaid Muhammad Saman yang bertajuk SM Apot. Okay, jadi untuk sajak seterusnya ialah saya akan baca sajak dalam yang terdapat dalam bila YB di Palu Kompang. Ini adalah antologi politik juga, tapi dalam buku ni ramai penulis-penulis tersohor termasuk juga sastrawan negara. Okay. Saya akan baca satu sajak oleh On Abdullah, On Abdullah. Sajak oleh On Abdullah yang bertajuk Bangsa yang Khianat. Bangsa yang khianat. Wajahnya bertopeng durjana. Impian hati cetuskan huru hara. Disusunnya pelan damai penuh muslihat. Bersandiwara gumpalan khianat. Membenar kezaliman memutar sengketa. Di mata berceracak belati keganasan. Merobek jantung kemanusiaan. Merampas indah kedamaian. Dengan dusta dia mendabik dada. Hitam jiwa bersulam najis kebencian. Membara dendam tusuk jarum kezaliman. Bangsa yang khianat hatinya kecil tapi nafsu. Teramat besar seperti geroda di buana angkasa. Berlegar megah di mata liar mengintai mangsa. Sepantas kilat melayah turun mencengkam. Mencakar burung-burung kecil alpa. Kitalah burung-burung kecil yang lemah itu. Semakin hari mengecil dan berpecah belah. Tanpa tali ikatan bernama ukhuwah. Okay? Itu sajak On Abdullah yang bertajuk Bangsa yang Khianat dalam antologi puisi politik yang diterbitkan oleh Penulis Nasional Malaysia atau ringkasnya PENA yang diselenggarakan oleh Muhammad Saleh Rahmat dan Zaiful Nizam Wagiran. Okey, baiklah okey. Pengunjung semakin ramai yang keluar dan masuk dan jam sekarang menunjukkan pukul 4. Alhamdulillah cuaca pun redup dan baik hari ini. Dan untuk pengetahuan pengunjung yang hadir, ada sesiapa yang sukarela nak datang ke pentas ini, nak baca sajak, walaupun dia tak ada sajak, boleh baca buku daripada sajak yang ada dijual di depan ni ataupun daripada sajak yang dibawa oleh saya. Okey, diharapkan pengunjung-pengunjung janganlah segan untuk hadir di pentas ini untuk berkongsi pentas, membaca sajak-sajak bersama-sama kami. Okey, baiklah kepada semua pengunjung yang menghadirkan diri ke Pesta Buku Selangor ni, memang sangat dialu-alukan untuk bersama-sama memeriahkan pentas santai di luar Convention Center MBSA ini.